Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat, ini pengurusi Masjid Putra Hais yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah SWT dapat bersama-sama kuliah subuh dan juga solat subuh jamaah tadi, dengan harapan insyaAllah segala amalan dan ilmu kita menjadi mutaqabbalah, diterima oleh Allah SWT. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita semua mendapat syafaat uzma baginda di akhirat kelak. Hadirin wal hadirah hafizakumullah, kita masuk muka surat 24 daripada 40 hadis peristiwa akhir zaman atau tanda-tanda kiamat yang kecil. Kita masuk hadis ke-8, iaitu penyakit umat-umat terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayusibu ummati da'ul umami. Faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umami? Qala al-asharru wal batarru wat takathuru wat tanajushu fid dunya wat tabaghudu wat tahasudu hatta yakuna al-baghyu. Rawahul Hakim. Artinya, yaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu itu? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, penyakit-penyakit itu adalah satu, terlalu banyak bersukaria. Kita hari ini macam tu lah. Terlalu banyak kita ni bersukaria, lalai, ghaflah, lupa. Kita banyak bersukaria, membazir waktu, membazir resources, sumber daya kita yang boleh kita curahkan kepada kebaikan umat ini, kita habiskan berfoya-foya. Di kalangan orang Arab pada hari ini, misalnya yang saya jumpa di negara Arab, kalau kerja ni masuk check in pukul 8, dia jaga office kejap, pukul 9 dia keluar minum kopi dia setengah jam. Lepas tu dia masuk balik pukul 9.30, dia kerja sampai pukul 11, dia dah keluar lunch sampai pukul 12. Lepas tu dia pergi solat zuhur, alasan solat zuhur, masuk balik pukul 2, pukul 3, 3.30 dah balik dah, belum pukul 5 contoh dia. Ini adalah terlalu banyak membazir waktu dengan bersukaria, dengan benda-benda yang tidak ada faedah dia. Cuba kalau kita kerahkan waktu tersebut sepenuhnya untuk buat sesuatu dengan sesungguhnya, tidak corruption waktu. Cuba kita letak pada diri kita sebagai umat yang ingin membangun agama, membangun bangsa, membangun masyarakat. Kita tidak mengenal penat, kita tidak membazir waktu dengan sukaria, kita isikan sepenuhnya untuk apa yang sepatut kita lakukan. Semua orang masing-masing ada tugas masing-masing, kita kerahkan semuanya untuk itu. Penyakit pertama adalah bersukaria, al-ashar. Lalu dia kata wal bataru, terlalu mewah. Kita sekarang ni terlalu mewah, semuanya nak mewah. Belajar pun nak kena mewah.
Ini penyakit penuntut ilmu pada hari ini yang belajar agama. Nak masuk sekolah, nak masuk madrasah, nak kena ada aircon. Nak kena mak bapak nak tengok anak dia mesti dapat katil yang tebal dengan selimut yang sedap, bantal yang empuk, makanan kena lauk tiap-tiap hari, mewah. Padahal dalam menuntut ilmu, ulama mengajarkan kena hidup susah. Jadi kenapa ulama-ulama dulu dalam menuntut ilmu, Masya Allah, bertungkus lumus, kena menghafal, tak tidur malam, tak cukup tidur, tak cukup makan, berpuasa, tak ada duit. Justru orang yang ketika menuntut ilmu ni tak cukup duit, berpuasa. Kerana tak cukup cerdik nak hafal laju, kalah dengan kawan, tak tidur malam menghafal sebab nak bersaing dengan kawan dia. Bukan kerana nak saing tu, tapi kerana kalau tak, dia tak boleh nak hafal yang sama. Jadi pelajaran ni kan berjalan setiap hari. Setiap kali masuk kelas kita kena hafal matan tersebut. Kawan-kawan dah hafal, kita tak hafal lagi. So kita kena usaha. Usaha tu tak tidur malam nak menghafal contoh. Kenalah buat. Tapi kita pada hari ini di Malaysia, hatta ma'had sekolah agama, kebanyakan sekarang ma'had tahfiz sekalipun, tak sebutlah integrasi ma'had tahfiz sains ke, ma'had tahfiz itu ke, ini ke, dah banyak hanya sekadar silibus. Boleh tanya Imam, banyak sekarang silibus. Masuk silibus apa? Hadis juz 1 juz, apa ni juz 20 muka surat berapa, contoh dia. Dia hafal sekadar muka surat. Dia tasmik, betul salah jalan je hentam. Ustaz pun malas nak dengar dah. Kalau duk berhenti, dia tak jalan-jalan ni, biarlah, luluslah, tanda. Akhirnya kononnya hafal, dapat sijil Al-Hafiz. Sampai ke negeri Arab, solat dengan kawan-kawan, entahlah Al-Hafiz. Alah, anak dah banyak lupa dah. Contoh dia, kantoi misalan dia. Ini tak boleh lah. So kita kena tukar. Kalau nak hafal Quran, kalau 4 tahun lah, 5 tahun lah. Tapi kena usaha betul-betul hafal. Masuk pondok baca kitab, betul-betul mampu baca kitab, kita bagi dia kitab kuning, dia boleh baca. Sekarang ni kita hantar budak nak pergi ambil ujian untuk dapat beasiswa zakat, bantuan zakat, belajar di Al-Azhar ke, belajar di Qarawiyyin ke, belajar di Jordan ke, kita bagi dia kitab kuning suruh baca, tak erti baca, tapi stamp dapat Mumtaz Mutasafi. Stamp Mumtaz Mutasafi. Mumtaz Mutasafi ni 10A lah kalau SPM tu, kan? 10A, 11A, 12A. Tapi baca kitab Arab tak erti, macam mana bahasa Arab tinggi dapat A+. So we have to nilai balik kita punya silibus. Cara ujian kita dah tak betul. Kerana apa? Belajar terlalu mewah. Dia kena rasa susah. Memang menuntut ilmu tu kena rasa susah, kena rasa lama, kena rasa miskin tu, kena rasa kena rasa sakit tu, kena rasa sakit dalam menuntut ilmu tu, kena rasa, baru boleh ilmu tu lekat. Wattakatsuru, banyak mengumpulkan harta sebanyak mungkin, lupa nak bagi zakat. Kumpul harta, lupa nak bagi zakat. Nak bagi zakat pun berkira, mana satu saya nak bayar zakat dekat majlis agama yang boleh bagi return paling banyak. Supaya apa? Supaya saya jaga saya punya kawan-kawan. Contoh dia sekarang ni penyakit paling besar, ini tak sah zakat dia. Sekolah dia buka, dia kata siapa yang bayar zakat dekat majlis agama sekian, contoh dia, kita bagi diskaun yuran anak 50%. Wih, bayar zakat tak ikhlas, tak dapat diskaun rupanya. Bayar zakat sebab nak dapat diskaun yuran. Boleh ke tak macam tu? Tak apa, kalau itu betul-betul asnaf, tak ada masalah. Ini dia klaim sebagai amil, tapi dia tidak ada tauliah amil di negeri Selangor ni. Macam mana? Sah ke tak sah? Ada orang, saya ini amil,
Tapi tanya betul ke amil? Amil, tapi bukan tauliah dari negeri Selangor. Sah ke tak sah? Tak sah. Orang duduk Selangor pergi bayar amil kat Saudi Arabia. Sah ke tak sah? Demi mendapat diskaun 50%, balikan zakat. Tak sah. Buka fatwa negeri Selangor tahun 2016. Dah difatwakan dah. Tahun 2016 membayar zakat di majlis agama Islam yang tidak mendapat tauliah oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan, kalau di Selangor, Sultan Selangor lah, maka pembayaran zakat kepada orang yang dianggap amil tapi hakikatnya bukan amil kerana tak ada tauliah adalah tidak sah. Ini hati-hati pada hari ini. Boleh biar masih lagi orang, padahal zakat ni kewajipan dia macam solat 5 waktu, tuan-tuan. Solat 5 waktu ni tak cukup syarat dan rukun solat sah atau tidak? Tak sah. Bila tak sah solat kita, berarti kita masih hutang dengan Allah SWT. Zakat kita tak sah, berarti kita masih hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena perhatikan perkara ini. Tapi masih orang tertipu hanya untuk dapat return zakat 50%. Mana boleh? Hadirin wal hadir hafizakumullah. Sebab itu bayar kepada ulil amri yang ada tauliah dari ulil amri, iaitu kalau di Selangor, lembaga zakat Selangor, di wilayah PPZ, di Perak, Majlis Agama Islam Perak, sesuai dengan ulil amri dia. Yang keempat iaitu at-tanajushu, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia, scammers, promosi. Yang ini bahaya, mengumpulkan harta benda dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menipu. Wa fid dunya wa tabaghudu, saling memarahi. Ini bermusuh-musuhan, marah-marah, tengking-tengking, sesama Islam terus dibenci. Wa tahasudu, saling dengki mendengki. Ini paling bahaya umat pada hari ini, umat Islam. Ini umat Islam bukan lagi bersatu, tapi berpecah, bercerai-berai kerana masalah kekuasaan politik dengan alasan macam-macam, dan demi menegakkan itulah, menegakkan inilah, saling hasad dengki sesama umat Islam. La haula wala quwata illa billahil azim. Kenapa kita tak boleh nak bersatu saja sebagai umat Islam? Tak perlu bergaduh. Malaysia bersatu saja, kenapa tak boleh? Tahasud, saling dengki mendengki untuk mendapatkan kekuasaan, sanggup. Sesama saudara sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Ini bahaya. Tahasudu hatta yakuna al-baghyu, sehingga jadi zalim menzalimi sesama Islam ni. Sorang sana, sorang sini, fitnah sana, fitnah sini. Kenapa tak boleh kerjasama? Tak boleh tengok orang tu lebih baik, kita fitnah dia. Bila kita fitnah dia, kita buruk-burukkan dia, kita kutuk dia, social media tu. Bukan hanya sekarang kita lidah dah tak lidah dah. Dosa sekarang ni, dosa dengki fitnah ni adalah dengan jari pada hari ini. Jadi hadis Nabi bila dia kata lisan seseorang kena jaga terhadap saudaranya, sekarang hari ini jari seseorang Islam itu kena jaga terhadap saudaranya ni. Hadis ini rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Keterangan penyakit-penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi telah banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin hari ini. Ini fakta. Apa yang Syekh Fahmi Zamzam sebut, ini fakta. Di sana sini kita melihat penyakit ini menular dalam masyarakat dengan ganasnya. Kita boleh nampak penyakit ini dah menular. Umat Islam hari ini dah tak boleh dah bersatu, duk gaduh je. Ya Allah, dunia Islam telah dilanda krisis rohani yang sangat tajam dan meruncing. Inilah sebabnya. Kenapa? Sebab umat Islam dah lari daripada latihan rohani.
lari daripada tasawuf, meninggalkan tasawuf, meninggalkan zikir, meninggalkan tarekat. Ini sebab dia. Salah satu krisis yang paling besar. Sebab itu kita perlu kepada penyucian jiwa, biar tidak mudah menuduh orang lain, menuduh sesama Islam. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Saya teringat ucapan kata-kata salah seorang pewaris daripada Daulah Uthmaniyah. Jadi dulu ada baru-baru ni datang, bukan baru ni lah, berapa bulan atau 1 tahun yang lalu, tak sampai 1 tahun. Dia ni keturunan daripada Sultan Abdul Hamid Khan yang kedua. Tapi kerana waktu itu Daulah Uthmaniyah ini runtuh, keturunan Ottoman Empire tak boleh masuk Turki zaman sekular kan. Jadi dia lahir di Syria. Bapa dia tu duduk di Syria, lahir di Syria. Jadi dia boleh berbahasa Arab tapi tak boleh bahasa Inggeris. So dia datang Malaysia, cakap dengan saya, cakap bahasa Arab. So ceritanya dia kata, tapi sekarang dah boleh balik. Dia dah dapat balik kewarganegaraan Turki, boleh balik lagi ke Turki. So dia cerita, dulu zaman Uthmaniyah, ini fakta, zaman Uthmaniyah, umat Islam, jadi waktu itu di Perancis, orang Perancis ni nak buat teater, drama, teater Rasulullah SAW, memperagakan Rasulullah SAW. Nak buat tu sampai, of course ini suatu penghinaan kepada umat Islam. Maka Sultan Abdul Hamid Khan yang kedua, Daulah Uthmaniyah, dia keluarkan protes, kan? Diplomatic notes, kan? Kita bagi juga diplomatic notes atau protes diplomatik, hantar kepada Perancis, yang dia kata kalau sampai buat teater tersebut, maka Daulah Uthmaniyah akan umumkan jihad fi sabilillah. Mana-mana tanah yang dikuasai oleh Perancis, kita declare war. Umat Islam bersatu untuk berperang dengan Perancis kerana menghina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Sampai Perancis cancelkan perkara tersebut. Tak jadi opera Nabi Muhammad SAW itu dibatalkan. Lalu dia kata, tengok hari ini, bila Charlie Hebdo dibuat, paling-paling kita protes je. Ada tak umat Islam yang berani ini lawan perkara ini, buat seperti apa dibuat oleh Daulah Uthmaniyah? Kita dah tak ada, tak dapat. Sebab apa? Kita berpecah belah, kita kekurangan, iaitu apa? Rohani kita, bersatu kita itu kita tak ada. Kita dah mula kehilangan rohani kita. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini perlunya kepada kesatuan dan persatuan umat Islam. Dunia Islam telah dilanda krisis rohani yang sangat tajam dan meruncing. Dengan kekosongan rohani itulah mereka terpaksa mencari dan mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya untuk memuaskan hawa nafsu. Tapi dah nampak macam ni, ini dah takdir Allah Subhanahu wa taala yang memang dah disebutkan di dalam hadis ini, tanda-tanda kiamat kecil, tuan-tuan. Cannot do anything anymore. Ini dah jadi tanda-tanda kiamat kecil. Maka apabila hawa nafsu diturutkan, sudah tentu mereka akan menggunakan segala cara dan tipu helah untuk mendapatkan harta. Tengoklah hari ini, demi mendapat harta sanggup menipu sana, menipu sini, scammers. Demi mendapat suara sanggup fitnah sana, fitnah sini, sanggup untuk menuduh sana, menuduh sini, sanggup untuk memburukkan kawan sendiri. Luhumul muslimin, daging-daging saudara kita sama Islam ini haram untuk kita makan. Tapi fitnah sana, fitnah sini. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini perlu kita jaga, lidah kita perlu kita jaga. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka ketika itu akan hilanglah nilai-nilai akhlak. Sebab itu kita di khutbah yang semalam dan juga khutbah di wilayah juga,
mengingatkan bahawa jangan sampai kita ini hilang akhlak kita. Demi kekuasaan kita hilang akhlak kita, fitnah sana fitnah sini, tidak jujur dan lain-lain. Kita kena jaga perkara ini. Dan yang ada hanyalah kecurangan, khianat, dengki mendengki dan sebagainya. Marilah kita memperhitungkan diri sebelum kita diperhitungkan di hadapan Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu, kalian semua muhasabahlah diri kalian sebelum kalian diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah diri kita, tuan-tuan dan puan. Tak payah nak tengok apa orang tu buat dan lain, tak payah, tengok diri sendiri dulu. Ini pada hari kiamat nanti, sebelum kita diperhitungkan di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Hadis ke-9, Islam kembali asing, yaitu apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba, rawahul Muslim. Maksud dia apa artinya? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam mulai berkembang dalam keadaan asing dan ia akan kembali asing pula. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Keterangan, Islam mulai tersiar atau tersebar di Mekah dalam keadaan yang sangat asing dari pandangan masyarakat. Pada waktu itu dibenci oleh pembesar-pembesar kafir Quraisy. Kerana apa? Dianggap merubah status quo mereka, merubah kebiasaan mereka, merubah yang dah mereka ni sembah berhala, biarlah sembah berhala. Pada waktu itu Islam mengatakan tak, ini adalah syirik. Dianggap asing dan diasingkan pada waktu itu. Islam di pulau dan lain-lain. Lalu dia sebut sangat sedikit penganut dan pendukungnya kalau dibandingkan dengan penentangnya. Penganut dan pendukungnya sangat sikit, dengan penentang lebih banyak menentang. Kemudian setelah itu Islam tersiar ke seluruh pelosok dunia sehingga dianut oleh hampir 2/3 penduduk dunia pada ketika itu. Seperti kita tahu hari ini, Islam adalah agama yang terbesar di dunia. Dalam catatan dia kata Kristian agama terbesar, yang kedua Islam. Tapi catatan ini perlu dinilai kembali, sebab negara-negara yang dulunya atau dianggap sebagai negara bukan Islam, negara Kristian, hatta England. Sebab apa? England ini adalah agama, yang ini Canterbury English Church tu, iaitu gereja England yang bukan Katolik. Tapi hakikatnya kalau kita pergi England, majoriti orang England tidak lagi beragama. Diorang atheist. Cuba kita pergi Europe. Kenapa dianggap the largest religion in the world? Sebab dianggap Europe ni semua dihitung, semua rakyat di Europe ini adalah Kristian. That is not true. Kebanyakan orang Kristian sekarang dah murtad. Ni diorang dah tak percaya Kristian lagi. Mereka sudah percaya dengan atheism, tidak percaya Tuhan. Dan banyak orang Kristian masuk Islam. Ini fakta, tuan-tuan dan puan-puan. Saya pergi ke UK, duduk di UK, saya lihat dengan mata saya sendiri. Orang Kristian, memang Kristian, masuk Islam berbondong-bondong. Tahun 1997 saya ingat lagi,
ada monasteri. Monasteri itu pondok golongan Kristian lah, nak meratih rahib. Monasteri dia panggil. Besar, hebat monasteri itu, lengkap dengan biliknya, asramanya, dengan tempat gereja solatnya, untuk orang kelasnya lengkap, tempat masaknya, tempat mandinya, semua ada, dengan kawasan untuk beriadah pun ada. Ini dibina zaman dulu kala ni. Tapi dah kosong, tak ada orang yang dah nak pergi. Sebab apa? Dia dah tak ada pengikut. So kalau nak retain monasteri tersebut, dia terpaksa jual. Maka kerajaan British lelong. Tapi dia tak boleh nak jadi shopping complex, dia tak boleh nak jadi rumah, dia tak boleh nak jadi tempat lain. So warta dia tu, dia diwartakan untuk apa? Diwartakan untuk monasteri atau religious center. So dia kena jadi tempat religious center. So satu-satunya agama yang nak beli pada waktu itu Islam lah. Dibeli oleh Sultan Brunei pada waktu itu. Dan lalu diberikan kepada umat Islam. Dan maka saya ikut masuk pada waktu itu. Jadi monasteri itu dirubah daripada sebuah monasteri kepada masjid / zawiyah, tempat orang Islam duduk di situ. Jadi maka patung-patung dan salib yang ada di dalam semuanya dah dihilangkan. Tempat orang, kursi-kursi mereka tu semua dicabut, diganti karpet untuk solat dah. Dah mihrab, dibuat mihrab dan lain-lain sesuai dengan kiblatnya. Dan menariknya kiblat dia tepat-tepat terbalik. Dulu menghadap salib ke sana, dia terbalik ke sini. Begini. Jadi dia dah Islami. Cuma dekat luar tu ada salib, dia undang-undang di sana tak boleh dirubah, tak boleh dihilangkan, kerana dia adalah heritage. Jadi umat Islam terpaksa gantung, jadikan salib tu tempat gantung. Tak hilangkan, tapi kita gantungkan Allah dan Muhammad supaya nampak Islami. Jadi bukan salib lah. Jadi dia ditutup macam tu. Saya ingat patung tu dulu waktu tu ditutup dengan kain. Jadi kain besar tulis mosque kan, atau Islamic Center. Jadi sebab itu undang-undang yang ada di sana. Dan berbondong-bondong setiap hari orang masuk Islam. Ini bukan umat Islam yang datang. Ini bukan orang yang lahir Islam yang datang. Maksudnya ini orang yang blonde ni, yang rambut putih, rambut perang ni memang datang, mengenal Islam, belajar tentang Islam, ambil syahadah, masuk Islam setiap hari, siang, pagi, malam. Ini yang saya lihat tahun 1997. Tapi dah berlaku sejak awal 90-an, akhir 80-an dah mula orang banyak datang masuk Islam, berbondong-bondong tuan-tuan dan puan-puan. Dan kerana apa? Jadi bila dia kata agama Kristian adalah agama terbesar dunia, itu perlu dinilai kembali. Perlu dinilai kembali apakah betul. Kerana kebanyakannya dah mereka sendiri banyak yang jadi ateis. Dan yang terakhir saya datang pada tahun lepas, iaitu kita melihat sendiri pada waktu hari Ahad, kan diorang pergi ke gereja. Pada hari Ahad, gereja di London dibuka seluas-luasnya, disediakan makanan percuma, disediakan minuman percuma, mungkin ada ampau juga, mungkin, wallahualam. Rahib dia duduk kat depan mengajak orang yang jalan untuk masuk ke gereja. Tapi orang jalan buat tak tahu. Dia ajak dia, thank you, macam ni je, orang angkat tangan, tak masuk. Mungkin ada, tapi Africans, British African, itu ada yang pergi. Yang orang putih asal dah tak ada yang masuk ke gereja. So umat Islam macam mana? Kita alhamdulillah kalau solat Jumaat tak muat masjid. London Central Mosque
Ada satu London Central Mosque, kalau tuan-tuan pergi London Central Mosque hari Jumaat, tak muat masjid tu tak muat. Solat raya terpaksa buat tiga kali, 3 waves. Ni kita kena buat 3 kali solat raya. Sampai pernah dapat soalan, apa hukum buat solat raya 3 kali? Kita kata kalau imam berbeza tak ada masalah. Dan kita kena tahu solat raya ni sunat, 3 kali khutbah. Sebab apa? Masjid tak muat. So ada yang solat pukul 8, pukul 9 dan pukul 10. So 3 imam, 3 khatib yang berbeza. Sebab masjid tak muat dan orang ni kerja. So diorang pergi lari, minta izin lari sekejap 1 jam untuk solat raya. Sunat raya. Ini menunjukkan umat Islam semakin ramai, semakin banyak. Jadi hampir 2/3 penduduk dunia pada ketika itu. Ini sekarang. Kemudian Islam kembali asing nanti, dan kewujudannya dirasa ganjil dari pandangan Islam. Nanti akan dianggap ganjil dari pandangan dunia, bahkan dari pandangan sebahagian orang Islam sendiri. Na'udzubillah min zalik. Sekarang mungkin tidak. Alhamdulillah kita masih tidak. Justru kita tidak menganggap asing. Bagi saya tidak. Belum. Tapi nanti. Ini kita khawatir. Sebab itu di Malaysia, Majlis Agama Islam Selangor berusaha untuk train, melatih anak-anak Selangor untuk pergi menjadi ulama, untuk berdakwah. Ini fakta. Dan yang sudah kembali disuruh untuk berdakwah, cuba untuk memastikan Selangor ini setiap masjid tetap dakwahnya tetap harus ada. Mengajak kepada keislaman ini tetap harus ada, beribadah dan lain-lain. Hadiri wal hadirat hafizakumullah. Kita perlu banyak lagi guru-guru yang bertauliah, yang mampu, bukan hanya nama sahaja ustaz tapi baca kitab tak erti tak. Kita pastikan mereka ni orang-orang yang berilmu. Ini. Sebahagian dari orang Islam merasa ganjil dan aneh bila melihat orang Islam yang iltizam, komitmen dengan Islam dan mengamalkan tuntutan Islam yang sebenar. Ini hadir wal hadar hafizakumullah. Seorang Muslim yang iltizam dengan ajaran agamanya dipandang dingin oleh masyarakat dan sukar untuk diterima sebagai individu yang sihat. Ini belum. Alhamdulillah kita di Malaysia, di negeri Selangor ni tak ada benda ni. Ini belum terlihat tanda-tanda ini. Contohnya, kalau ada suatu program kemasyarakatan kemudian masuk waktu solat, tiba-tiba ada orang yang minta izin untuk menunaikan solat, maka tindakan itu dianggap tidak sopan dan kurang wajar. Tak, ini tidak ada. Kita justru alhamdulillah, kita semua dalam keadaan hafazu ala salawatikum. Kita ini pada hari ini tidak ada di negeri kita ini. Maka tindakan itu dianggap tidak sopan dan kurang wajar. Sedangkan orang yang tidak solat sambil bersenda gurau ketika orang lain solat tidak dianggap sebagai perbuatan yang salah atau terkutuk. Justru kita pada hari ini biasa dah. Dalam program kita memang perhatikan waktu solat, sediakan waktu solat dan lain-lain. Begitulah seterusnya nasib Islam di akhir zaman. Nanti di akhir zaman mungkin akan terjadi perkara ini. Ia akan terasing dan tersisih dari masyarakat, bahkan tersisih dari pandangan orang Islam sendiri yang mengaku sebagai umat Islam dan marah jika dikatakan bahawa dia bukan orang Islam. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Itu adalah nasihat tentang hadis ke-9. Hadis ke-10, bahaya kemewahan. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqul, inna la julusun ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil masjid idh tala'a Mus'ab bin Umair ma alaihi illa burdatun lahu marqu'atun bi farwin falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka lilladhi kana fihi minan ni'mah والذي هو اليوم فيه
Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa bikum idza ghada ahadukum fi hullatin wa raha fi hullatin wa wudi'at baina yadayhi sahfatan wa rufi'at ukhra wa satartum buyutakum kama tustarul ka'batu. Qalu ya Rasulullah, nahnu yawma idzin khairum minnal yawma natafarrahu lil ibadati wa nukfal mu'nata. Faqala Rasulullah SAW, la antumul yawma khairun minkum yawma idzin. Rawahu Tirmizi, hadis riwayat Imam Tirmizi, yang bermaksud daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan tiada ada di atas badannya kecuali selembar selendang yang bertambal dengan kulit. Jadi buruklah, bertambal dengan kulit. Tatkala Rasulullah SAW melihat kepadanya, baginda menangis. Kesian melihat sahabatnya dalam keadaan zuhud, kan? Menangis dan meneteskan air mata kerana mengenang akan kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekah dahulu, kerana sangat dimanjakan ibunya. Jadi dia sedih. Dulu dekat Mekah hidup mewah demi Islam, li'ila'i kalimatillah, demi Rasulullah SAW dia berhijrah meninggalkan kemewahan untuk bersama Rasulullah SAW. Kita hari ini kalau dah mewah dah sedap, tak nak keluar kita punya comfort zone. Ini dia hadirin wal hadirat hafizakumullah. Memandang nasib Mus'ab sekarang, Masya Allah, ketika berada di Madinah sebagai seorang muhajirin yang terpaksa meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekah, Masya Allah. Susah tuan-tuan. Nama dan ditinggalkan demi Islam. Tuan-tuan dan puan, kalau ada anak nak belajar apa? Nak mengaji agama, nanti tak boleh makan. Paling-paling jadi imam. Nak makan apa anak aku? Cuba jadi engineer. Ada kerja, senang. Dapat ni. Alah, masalah agama tu boleh celup-celup je nanti. Mana boleh? Betul ke tidak? So kalau tuan-tuan, kalau ada anak minat agama, dia nak mengaji, hantar dia mengaji agama, tuan-tuan. Jangan larang. Nak mengaji pondok, tak ada masa depan, jangan. Pondok ni salah satu tempat turah. Jangan ingat tak ada masa depan. Saya memang sedih bila melihat ada orang hina pondok sampai dia kata, alah pondok je pun. Kita ni universiti. Tuan-tuan nak tahu, saya bagi tahu terus terang. Kalau belajar agama, yang datang daripada sekolah tapi tak cukup 2 sekolah ni, yang tak mengaji betul-betul, dengan yang belajar pondok ni lebih rasih ilmu dia. Terus terang, lebih mendalam ilmu dia. Sebab apa? Dia belajar kitab turas. Tapi syarat dia kena belajar kaji-kaji lah. Kalau duduk pondok, makan, minum, tidur je, sama je lah, tak ada dia apa-apa. Tapi yang belajar sungguh-sungguh, ini hati-hati. Berapa banyak yang keluar daripada STAM sekolah pergi ke Al-Azhar, 9 tahun tak lulus-lulus, baca kitab tak reti, balik dapat degree masih tak reti baca kitab pun ada, tuan-tuan. Dibandingkan orang yang betul-betul duduk susah mengaji, i'rab, semua betul-betul di pondok. Ini baru menjadi. Tu jangan melecehkan. Saya sedih bila ada orang hina-hina pelajar pondok ni, hina institusi pondok. Saya memang tak suka. Maaflah, saya ingat, sebab saya ni budak pondok, saya alumni pondok, saya belajar pondok dari kecil, dari form 1 13 tahun sampai masuk degree lah. Di degree tu saya masih pondok. Master saya pergi Morocco, saya masih mengajar kitab pondok. PhD saya masih bergiat dengan turas dan pondok. Tiba-tiba hari ini nak lekehkan yang pondok pula lah.
Di negara luar, di negara Arab, saya bagi tahu, Qarawin di Morocco, Maghribi, beribu pondok. Bila dah merdeka, dia buat universiti moden, ada. Dia tak iktiraf pondok, betul. Sampai tahun 2010, pondok masih terhebat. Dia sedar education dia dah salah, maka dia buat salah satu silibus, salah satu sijil, dipanggil At-Ta'lim Al-Atiq, pendidikan tradisional. Dia iktirafkan sebagai sama dengan degree master dan PhD. Means dia ada tingkatan-tingkatan dia. Kitab-kitab turas dipertahankan. Maka budak-budak pondok ni automatik diiktiraf. Hari ini, itu tahun 2000, hari ini 2023, yang menduduki imam-imam, yang menduduki pejabat-pejabat agama, Wizaratul Awqaf, yang menduduki majlis-majlis ilmi, dipanggil majlis ilmi, itu maksud dia jabatan-jabatan mufti di Maghribi adalah orang-orang pondok semua. Yang belajar di mahad sekolah moden, kalau bahasa Melayu dia pondok moden lah, tak laku dah sekarang. Sebab ilmu dia orang kurang rosekh. Yang duk sibuk kejar urusan dunia ni dah tak laku dah dalam bidang agama ni, sebab kurang rosekh. Ini yang terjadi di Maghribi. Jadi kita hati-hati kalau nak cakap. Maaflah kalau tu orang duk hina pondok ni, tak boleh. So kalau saya cadangkan sekolah-sekolah agama, mahad-mahad, walaupun tak kisah nama apa pun, turas tak boleh hilangkan. Jangan tukar silibus, kekalkan cara lama, pertahankan, hidupkan turas. Yang mengaji ni kena diajarkan kitab-kitab turas, kitab-kitab turas. Sebab itu di negeri Selangor kita buat yang Syekh Ali Jumaah datang, Festival Turas Selangor. Sebab apa? Kita nak rakyat Selangor ini, ustaz-ustaz dia berpegang kepada turas. Ini hadiri wal hadra hafizakumullah. Jadi lihat bagaimana Mus'ab pada waktu itu yang mewah pindah ke Madinah jadi miskin. Rasul sedih. Tapi dia memiliki derajat yang tinggi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimanakah keadaan kamu pada suatu waktu nanti? Bagaimanakah keadaan kamu pada waktu suatu nanti? Pergi di waktu pagi dengan satu pakaian, dan pergi di waktu sore dengan pakaian yang lain pula. Dan bila diingatkan suatu hidangan, maka diletakkan pula satu hidangan yang lain. Dan kamu menutupi, menghias rumah kamu seperti kamu memasang kelambu Kaabah. Maka jawab sahabat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa dia kata? Tentunya keadaan kami di waktu itu lebih baik daripada keadaannya kami di hari ini. Kami akan memberikan perhatian sepenuhnya kepada masalah ibadat sahaja dan tidak sibuk lagi untuk mencari rezeki. Lalu Nabi SAW bersabda, tidak, keadaan kamu hari ini adalah lebih baik daripada keadaan kamu pada hari nanti. Ini adalah isyarat daripada Rasulullah SAW. Bahawa keadaan yang sekarang walaupun susah, ini jauh lebih baik daripada nanti. Kerana khairul zaman, sebaik-baik zaman adalah zaman Rasulullah SAW dan yang datang setelahnya dan yang datang setelahnya. Sebab itu semakin lama semakin buruk. Keterangan di dalam hadis ini, Nabi kita Muhammad SAW menerangkan bahawa umatnya pada suatu masa nanti akan mendapat kekayaan dan kemewahan dalam kehidupan. Di waktu pagi memakai satu pakaian, dan di waktu sore memakai pakaian yang lain pula. Hidangan, makanan tidak putus-putusnya. Rumah-rumah mereka indah dan dihias dengan beraneka ragam perhiasan. Dalam keadaan demikian, kita juga mungkin akan berkata seperti perkataan sahabat, di mana kalau segalanya sudah lengkap, maka mudahlah hendak melaksanakan ibadah. Tetapi Nabi kita SAW mengatakan, keadaan serba kekurangan itu adalah lebih baik untuk kita. Artinya lebih memberikan kesempatan untuk kita melakukan ibadat. Sebab itu kadang-kadang ditegur,
Ada orang kata, ustaz, tak apa, saya nak berdagang sekarang, nak kerja sekarang, kumpulkan banyak-banyak harta, nanti saya pencen lah saya fokus ibadat. Masa pencen, sibuk cari dunia. Dia kata tu, saya ingat saya ada orang kata macam tu tahun 2016. Dia cakap kat saya, orang tua. Saya tunggu. Sekarang dah 2023, tak ada pun. Masih sibuk kejar dunia. Itu tanda dia apa? Tak macam tu. Dalam menuntut ilmu, sebab tu saya kata, ada orang dia menuntut ilmu, dia berhenti mondok, dia berhenti mengaji sebab dia kata dia nak kumpul dunia, nanti dah kaya dia akan tolong agama. Tak juga. Tak kaya-kaya pun. Contoh dia. So tak juga. So tak, kita apa yang ada kita jalani sekadarnya, ibadat jangan tinggal. Kita kena macam tu. Tiba-tiba Allah bagi kita rezeki yang banyak, jangan lupa ibadat kita. Kita tak ada rezeki, jangan lupa ibadat kita. Kita kena macam tu. Menuntut ilmu kena susah, miskin. Biar miskin tak apa, yang penting dapat ilmu sebanyak-banyaknya. Bila dah alim, dah apa, insya-Allah ilmu tu bermanfaat, rezeki tu datang. Ini kemewahan hidup banyak menghalang seseorang dari berbuat ibadat kepada Allah Ta'ala. Seperti keadaan kita di hari ini, segala yang kita miliki walaupun tidak terlalu mewah, namun rasanya sudah mencukupi. Tetapi bila dibandingkan dengan kehidupan para sahabat, kita jauh lebih mewah dari mereka, sedangkan ibadat kita sangat jauh ketinggalan. Kekayaan dan harta benda yang ada seringkali menyibukkan dan menghalang kita dari berbuat ibadah. Kita sibuk mengumpulkan harta, dan kita juga sibuk untuk menjaganya dan sibuk untuk menambah lebih banyak lagi. Ini yang terjadi pada hari ini. Tidak ubahnya seperti apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Seandainya seorang anak Adam itu telah mempunyai satu lembah emas, dia berhasrat untuk mencari lembah yang kedua, sehingga ia dimasukkan ke dalam tanah menemui kematian. Begitulah gambaran kerakusan manusia. Manusia memang rakus kadang-kadang. Dalam mengumpulkan harta kekayaan, ia sentiasa mencari dan menambah sehingga ia menemui kematian. Maka ketika itu barulah ia sedar dan menyesal dengan 1001 penyesalan. Tetapi sayang 1000 sayang, penyesalan sudah tidak berguna lagi. Ini hadir wal hadirat azizakumullah. Kita kena ingat bahawa harta ni sementara, dunia ni sementara, pangkat ni sementara, jawatan ni sementara. Mana-mana ni sementara. Sudah-sudahlah tu. Kita ni kena cuba fikir, kita ni akhirat lepas ke tak lepas. Dah tua pun masih fitnah orang untuk demi jabatan. Ini bahaya, tuan-tuan. Oleh kerana itu, janganlah kita lupa daratan dalam mencari kekayaan. Tidak peduli halal haram, yang penting harta, dapat harta. Tidak peduli dengan waktu solat, bahkan semua waktu digunakan untuk mengumpulkan kekayaan. Ini yang terjadi. Maka hendaklah kita sedar bahawa setelah dunia ini ada akhirat dan ada hidup setelah mati nanti. Biarlah kita mencari harta dunia pada batas-batas keperluan. Kalau berlebihan, maka hendaklah digunakan untuk menolong orang lain yang kurang berkemampuan. Dan sering-seringlah bersedekah sebagai simpanan untuk hari akhirat kelak. Orang yang bijaksana adalah orang yang mempunyai perhitungan untuk waktu akhiratnya, dan ia menjadikan dunia ini tempat bertanam dan akhirat tempat memetik buahnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Mungkin insya-Allah perkara ini dapat memberikan kita muhasabah untuk li'ila'i kalimatillah, berbanyak ibadah dan banyak-banyak beramal ibadat, insya-Allah. Pada kita iktifakkan sekadar ini, dan saya harap insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan dapat menjalankan tugas masing-masing pada hari ini. Semoga kita semua berjaya di dunia dan akhirat. Sekadar salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.